ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita kupas berkenaan dengan fiqhus sirah yang ditulis oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti Syahid yang merupakan seorang ulama yang hebat yang telah pun kita sebut pada muqaddimah kita sebelum daripada ini. Pada malam ini kita tengok ke surat yang ke-17 dalam kitab tuan-tuan itu, peranan dan perlunya riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami Islam ini sendiri. Bagaimana peranan dan perlunya periwayatan sirah Nabi ini untuk kita memahami Islam secara lebih teliti dan memahami Islam secara baik. Kenapa? Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kepada pengamalan yang disyariatkan oleh baginda dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita baca sikit. Tujuan mengkaji riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penganalisannya bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Oleh yang demikian, tidak seharusnya kita menganggap kajian sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan membaca dan menelaah sejarah para pemerintah khalifah di zaman purbakala. Perenggan yang pertama ni disebut tujuan riwayat hidup Nabi dan pengkajian dan analisanya bukan semata-mata kita nak tengok kepada cerita macam kita baca buku sejarah lain, tidak. Kerana telah pun saya sebut pada kuliah yang lepas bahawa bagaimana golongan orientalis yang cuba untuk merendahkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai seorang bangsawan, bukannya sebagai seorang nabi. Itu yang ditulis oleh orientalis. Kalau kita nak baca hanya sejarah-sejarah dan kejadian-kejadian dan cerita-cerita sahaja, tidak capai matlamat
matlamat dan tujuan untuk kita mengaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak tercapai. Dan kita jangan baca sirah Nabi ini sebagaimana kita baca buku-buku sejarah yang menyebut berkenaan dengan raja-raja, pemerintah-pemerintah. Tetapi kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan penghayatan, supaya kita nampak betapa hebatnya insan yang agung yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Itu tujuan bagi kita memahami riwayat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu ditulis buku ini dengan tajuk Fiqhus Sirah. Fiqh makna kefahaman yang dapat daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja kita nak faham daripada sudut satu perkara, tapi kita nak faham di sebalik cerita yang berlaku itu, di sebalik episod-episod yang berlaku ke atas diri Nabi dan juga para sahabat. Di sana ada fiqh dia, ada kefahaman yang perlu untuk kita ambil pedoman dan iktibar, supaya kita rasa bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja sebagai seorang pemimpin negara, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang kita imani dalam rukun iman kita. Tujuan pokok dari kajian yang dimaksudkan ini, dia kata, ialah supaya setiap muslim dapat memahami dan menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin Islam semuanya teradun di dalam penghidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seorang muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu terlebih dahulu. Tegasnya, kajian riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu usaha mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam, kemudian memadan dan menyesuaikan dengan contoh Islam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan ini, maka bolehlah kita bahagikan seperti berikut. Baik. Tujuan pokok kajian dia ni supaya orang muslim dapat faham dan dapat memahami hakikat kehidupan sebenar seorang yang digelar sebagai ibadullah, hamba Allah Ta'ala. Kerana Nabi ini disebut sebagai khairul ibad, sebaik-baik hamba. Hidup atas muka dunia ni, kita kena tahu kita datang ni untuk apa? Untuk jadi hamba Allah. Allah Ta'ala tidak membiarkan kita hidup dengan begitu saja mencari jalan sendiri bagaimana nak jadi hamba dia. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala kata, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna hadaina, aku beri hidayah pada kamu. Hidayah yang berbentuk petunjuk dan bimbingan. Hidayah yang berbentuk petunjuk dan bimbingan. Maknanya atas muka dunia ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sahaja dia tunjuk, tapi dia bimbing kita. Contohnya, kalau kita tanya mana Masjid Rahmaniyah, kata-kata orang tu kata awak boleh registry. Kalau awak mari daripada ni, awak tengok sebelah kanan tu ada signboard dia masuk. Dia pun macam blur, macam tak nampak. Mana dia kata tak nampak? Tak nampak tak apa, naik kereta saya tunjuk. Kita bukan sahaja minta petunjuk daripada dia,
Dia pun bagi dah jalan tu, kanan kiri tu, tapi kita tak nampak lagi. Dia ambil suhikuk kata dia. Itu orang panggil, dia bagi petunjuk serta bimbingan. Yang tu yang kita minta dengan Allah. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, bukan sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala beri petunjuk kepada kita, tapi kita minta juga bimbingan daripada Allah. Kerana orang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan disesatkan. Dia tidak akan disesatkan. Man yudlillah, man yahdillah, fala mudillalah. Siapa yang Allah Ta'ala beri hidayah, tidak ada orang yang boleh menyesatkan dia. Dan siapa yang Allah Ta'ala beri kata putus dia sebagai sesat, tidak ada orang juga yang akan beri hidayah kepada dia. Jadi bila kita tahu dalam penghidupan Nabi itu sendiri, gambaran yang timbul, dia kata seorang Muslim itu dapat faham hakikat dan keistimewaan daripada prinsip-prinsip Islam, daripada peristiwa yang berlaku di atas batang tubuh Nabi SAW. Jadi peristiwa yang berlaku. Oleh kerana itu, apabila kita baca ayat Quran, kita baca ayat Quran, kita akan nampak di sana ada cerita-cerita tertentu. Kita baca ayat berkenaan dengan ada nama Zaid dalam Al-Quran. Nama Zaid. Ada cerita berkenaan dengan Zaid bin Harisah. Kita baca berkenaan dengan ifk. Al-ifk maknanya fitnah kepada Aisyah, dalam surah An-Nur. Di sana ada cerita berkenaan dengan fitnah pada Aisyah. Kita baca suratul Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Di sana ada cerita munafik yang berlaku di zaman Nabi SAW. Kita baca ayat berkenaan dengan peperangan Badar, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah Ta'ala menolong kamu dalam peperangan Badar, pada ketika itu kamu golongan yang sedikit. Di sana ada cerita peperangan Badar dalam sejarah Nabi SAW. Kita baca ayat wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum. Pada peperangan Hunain kamu bangga dengan bilangan kamu yang ramai. Di sana ada cerita peperangan Hunain di zaman Nabi SAW. Kita baca ayat wa may yuti'illaha wa rasul, mana-mana orang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim, mereka bersama dengan Allah Ta'ala, golongan yang beri nikmat oleh Allah Ta'ala. Di sana ada cerita sahabat Nabi yang datang merindui Nabi dan memikirkan bagaimana dia nak duduk di surga kalau tidak dapat bersama dengan Nabi SAW. Itu cerita Sauban bin Bujdad. Maknanya tepu dan penuh dengan sejarah hidup Nabi itu boleh diambil bila kita baca Al-Quran, bila kita tengok hadis. Di sana ada kefahaman-kefahaman yang perlu kita faham. Baik, kita tengok pembahagian dia. Yang pertama dia kata, memahami peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri, ini adalah untuk menentukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai manusia pintar, tetapi ianya adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu dan taufik darinya. Kenapa dia kata bukan manusia yang pintar? Adakah Nabi ni tak reti, Nabi ni jahil? Tidak. Kerana Barat yang kita sebut orientalis tu, dia hanya mengatakan Muhammad, kami tak nafi, dia memang pandai, pintar dan bijak membina karakter hidup dia, supaya dia dipengaruhi, supaya ada penyokong. Dia nak tunjuk bahawa Nabi ni macam ahli-ahli politik dunia yang lain. Orang nak jaga orang politik ni, dia kena bina karakter diri dia. Dia kena ada penyokong.
Penyokong bukan penyokong main-main, dia kena ada hawariyun. Faham hawariyun itu apa? Hardcore, penyokong setia, dia kena ada. Maknanya kalau rebah menentang menerak pun bersama dengan dia. Memimpin masuk longkang lah, masuk tandah pun tandah lah, masuk lubang taik pun lubang taik lah. Nak sebut pun geli rasanya. Tapi nak sebut orang politik perlu pada pemimpin begitu dalam kehidupan dia. Kalau dia nak jadi hanya orang politik saja, bukan nak jadi sebagai orang politik yang boleh menuju kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan faham tak ni? Saya bukan bercakap isu politik Malaysia ni. Ini isu yang boleh kita nampak orang barat cuba meletakkan Nabi ni begitu, seolah-olah Nabi ini membina hardcore, penyokong kuat, sehingga mereka kaji kenapa orang boleh percaya Muhammad dan para sahabat yang menjadi pengikut setia lebih setia daripada pengikut politik lain. Tuan-tuan, zaman sekarang pengikut paling setia pemimpin politik pun boleh berpaling tadah. Betul tak? Kalau kita tengok di negara mana masa kawan tu jadi presiden negara tu, dialah jadi setiausaha. Masa kawan tu jadi presiden negara, dialah jadi setiausaha. Maknanya seluruh data negara tu semua dia tahu, penyokong setia lah, setiausaha, orang paling rapat. Tapi apabila next election, apabila pilihan raya sekali lagi nak masuk calon, dia masuk calon lawan presiden, sedangkan dia penyokong setia. Ada ataupun tidak di kalangan sahabat Nabi perangai macam tu? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Jawapan dia, kenapa? Jawapan dia kerana orang yang mengikut Nabi ini bukan kerana pengaruh Nabi itu sendiri, bukan kerana Nabi itu bijak dari sudut politik. Dia menyokong Nabi, dia ikut Nabi kerana Allah yang suruh ikut Nabi. Maknanya orang yang mengikut Nabi ini di atas dasar akidah, bukan berkenan dengan cara Nabi memerintah. Nabi duduk di Mekah, tak merintah lagi. Dan kalau sahabat ni nak ikut kerana pengaruh Nabi, Nabi bukan orang kaya. Kalau nak kira pengaruh duit, Abu Jahal kaya lagi, Utbah bin Rabi'ah, semua pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah tu bukannya orang main-main, bukannya orang gelandangan, tapi orang yang bangsawan, orang ada harta. Tapi di Mekah siapa yang mengikut Nabi SAW? Terdiri daripada orang yang susah, orang yang lemah. Lalu sebab tu dia sebut di sini bahawa Nabi itu sendiri bukan sebagai manusia yang pintar orang ikut Nabi, tidak, tetapi ikut Nabi adalah kerana Nabi itu pesuruh Allah dan Nabi menerima taufik dan wahyu daripada Allah Ta'ala. Ini yang menyebabkan sahabat yang setia bersama Nabi lebih setia daripada seorang pengikut orang politik yang disebut sebagai hardcore politik tadi. Jelas lah? Itu yang pertama. Yang kedua, supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni, dari itu juga dapat menjadikan sebagai dasar-dasar hidupnya. Andai kata manusia ingin mencari suatu contoh yang terbaik bersifat universal, mereka akan dapat semuanya itu dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hairanlah mengapa Allah jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk demikian, maka Allah Ta'ala telah pun menegaskan dalam kitab sucinya, laqad kana lakum
fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Suratul Ahzab ayat yang ke-21, Allah Ta'ala menyebut bahawa sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh yang paling baik untuk ikutan kamu kepada manusia yang nak pada Allah, balik pada Allah dan hari akhirat, dan memengati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Itu tuan-tuan boleh tambah sendiri, boleh tengok dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tu. Dia tidak tulis habis dia punya terjemahan dia tu. Mungkin dia lupa. Baik, kita minum air dulu sikit. Bismillah. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, yang kedua dia kata, supaya manusia seluruhnya boleh tiru dan boleh ikut contoh yang paling unggul ini. Dia kata kalau kita nak cari seorang manusia bersifat universal, maknanya bersifat keseluruhan dalam semua lapangan hidup, kita akan dapat semua itu dalam kehidupan Nabi. Baik, seorang ayah yang baik, Nabi sangat menyayangi anak-anaknya, sehingga Nabi cukup sayang kepada anak, dan Nabi cukup sayang kepada sebagai seorang suami. Kita tak pernah dengar lagi komplain isteri-isteri Nabi berkenaan dengan Nabi SAW, walaupun Nabi ini isteri dia ramai. Cuba kita tengok hak isteri ramai, mesti ada komplain. Isteri pertama ke komplain, kita kata, mana kak, abang tak balik? Tak payah, tak balik pun tak apa ustaz, dia kata. Sebab apa? Tak balik lah kita ni, duduk balik rumah muda tu, dia kata. Mana tak puas hati. Tanya pula hal nombor 2, mana abang tak balik lama dah? Bukan 2 ustaz, 3 lah ni. Tu hal nombor 3 tu, umur 19 tahun, duduk balik rumah kawan tu. Maknanya kalau kita pergi di pejabat agama tu, fail berkenaan dengan penceraian akibat daripada salah faham mengamalkan poligami ni, boleh kata berlambak-lambak. Tapi Nabi tidak. Nabi tidak ada benda tu. Bermakna Nabi lah orang yang paling baik. Adakah mulut isteri-isteri dia tak boleh Nabi marah nak cerita? Tak. Tapi mereka rasa bahawa hidup dengan Nabi itu amat gembira, amat suka. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tujuan perkahwinan litaskunu ilaiha, supaya dapat gembira dengan perkahwinan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah Ta'ala jadikan mawaddah wa rahmah, ketenangan dan kerahmatan. Tu tujuan dan matlamat perkahwinan. Tapi kalau orang kahwin, hidup dia tak tenang, duduk berserabu, maka ada masalah dalam niat dia kahwin tu. Sepatutnya kita kata kita zaman bujang, serabut, dia kata tak kahwin, serabut. Kahwin tenang boleh seminggu, tenang duduk 2-3 bulan, dia kata kalau aku tahu kahwin begini, aku tak kahwin. Lah, aku tak kahwin, menyesal aku kahwin, dia kata. Ada orang kata menyesal, padahal itu adalah qadarullah, takdir Allah Ta'ala ke perkahwinan itu, benda yang ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang duk bercinta dengan orang lain, jodoh dengan orang lain. Duk cinta kawan tu daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, kahwin dengan orang lain. Kita nak kata apa? Sebab itu Allah Ta'ala punya pasal, Allah Ta'ala punya hal dalam soal jodoh tu. Saya nak beritahu bahawa Nabi ni
dalam bab suami dia paling baik, dalam bab sahabat nak cari di mana orang yang mendahului sahabat lebih pada diri sendiri melainkan Nabi SAW. Allahu Akbar. Nabi cukup-cukup mendahului orang lain daripada diri dia. Sahabat mari dalam keadaan perutnya lapar, tunjuk perut Nabi, gantung batu di perut satu. Ada makanan sedikit rumah Nabi, Nabi ni 2 batu gantung di perut ni. Sahabat satu je, Nabi 2. Maknanya Nabi tu lapar sungguh. Tapi Nabi tak suap lagi makanan ke mulut dia, Nabi bagi ke sahabat dulu. Macam mana sahabat tak sayang orang yang begini? Macam mana kita tak rindu kalau kita ada kawan yang jenis begini? Tuan-tuan, kalau kita ada kawan yang jenis begini, jenis dia mendahului kita dulu daripada kepentingan diri dia sendiri. Kalau kita tak ada duit, kadang-kadang dia kata tak apa, aku pergi cari. Dia pun tak ada duit lah, dia sanggup, tak apalah, aku gadai lah jam aku ni, gadai jam, tak kira lah RM50, RM100 ke. Untuk apa? Untuk aku bagi duit padamu, untuk aku bagi duit pada kamu, aku sanggup gadai jam aku. Kita rasa macam mana? Allah, tak ada lah mu sahabat dunia akhirat. Tu kawan yang paling baik Nabi SAW. Jiran yang paling baik, Nabi tak pernah bergaduh dengan jiran. Ada je orang berjiran dengan Nabi, Nabi tak pernah bergaduh dengan jiran. Kita ni jiran, kalau kita nak bergaduh sekali, jiran kalau kita nak bergaduh, kalau tak bergaduh dengan jiran sehari tu pasal tak sedap. Jiran pula aku hajak je kok, bera kucing, tahi-tahi kucing duduk depan rumah. Dia tahu dah bera kucing. Minta maaf lah saya sebut tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan duduk dalam kawasan perumahan begini ni, kalau nak bera kucing, letak dalam kandang dia lah, tak tempat dia berak elok-elok. Sebab duduk begini lepas rata-rata duduk berak tepi rumah orang. Kadang-kadang duduk naik kereta orang lah macam-macam lah, bercala kereta. Tu bukan budaya Islam, tu budaya jahiliah tu. Bukan budaya Islam. Menyakiti hati jiran yang dia tu tak boleh ngetak kucing, sakit kepala. Sehari duduk dalam rumah, buat apa duduk tak kucing? Hari-hari nak kena buang tak kucing, hari-hari nak kena bau tak kucing. Berdosa besar. Jiran pun hangat dah. Hangat dah jiran. Sebab apa? Tak kucing punya pasal. Fikirlah sikit. Kalau duduk dalam perumahan begini, nak pelihara apa? Walaupun kita kata kucing tu, tak boleh lah, Nabi sayang kucing. Betul Nabi sayang kucing, mung tu tak reti pega kucing. Nabi tu sayanglah pada kucing, tapi mung tu tak reti pega. Bukan tuan-tuan ni, orang lain. Nabi jiran paling baik. Bila sebut sebagai seorang pemimpin, Nabi pemimpin yang paling baik. Nabi turun padang bersama dengan sahabat buat kerja. Setiap lapangan kalau nak tengok Nabi itu semuanya terbaik. Dan dalilnya dalam surah Al-Ahzab ini, laqad la at-tauqid, qad bitahqiq. Kalau orang ngaji bahasa Arab, dua-dua ni adalah perkataan penguat. Kita kata demi sesungguhnya, bukan main-main. Laqad kana lakum, pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, fi Rasulillah uswatun hasanah, ada contoh yang paling baik. Semua nak ambil contoh Nabi SAW. Orang hak kuat ibadah pun Nabi lah, hak kuat berzikir pun Nabi lah. Tiba-tiba kita hari ni hak Nabi duk berzikir begini, kita nak kuat lagi berzikir lebih pada Nabi SAW. Nabi kata baca hak ni sudah lah, kita nak tambah hak lain, hak tok guru kita baca. Mana boleh begitu? Kita ikut hak Nabi baca sebab Nabi hak paling baik. Kalau kita faham ayat ni kita tak buat benda yang Nabi tak buat ni. Benda yang Nabi tak buat adalah bab ibadah, kita tak sentuh langsung. Kita buat hak Nabi buat je. Sebab apa? Sebab uswatun hasanah, sebab dia contoh paling baik. Kalau kita duk buat benda yang Nabi SAW sendiri pun tak buat dalam masalah ibadah, bermakna kita tak beriman dengan ayat ni ke? Ayat ni kita nak letak mana ayat ni? Ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ni kita nak letak mana? Kita nak buang ayat ni. Siapa ayat ni? Tak boleh baca ayat ni.
kena pindah ayat lain. Kita akan berjumpa dengan ayat ni kalau baca ayat Al-Quran. Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh yang paling baik, termasuklah masalah ibadah, dia yang paling baik. Yang kita duk reka ibadah untuk pasal tu, kita kata Nabi paling baik, Nabi terbaik, sayang ke Nabi, Nabi terbaik. Tapi ibadah kita ikut orang lain, tak ikut Nabi. Orang ada ajar macam ni Nabi buat, macam Nabi buat. Oh, saya mengaji tak buat begitu. Saya mengaji Nuh ada satu tempat Tok Guru saya ajar begini. Dia kata Tok Guru dia ajar begini. Kita kata Nabi ajar begini, dia kata Tok Guru dia ajar begitu. Dah kalau awak anggap Tok Guru awak tu lebih pada Nabi, awak jangan kata asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Awak sebut nama Tok Guru awak tu Rasulullah. Senang. Boleh faham tu tuan-tuan? Bukan nak marah tu, nak sebut. Supaya kita rasa dalam hati kita, ya Allah, betapa berharganya ada orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia kata semoga kupasan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, boleh menolong manusia memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Quran lantaran banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa-peristiwa hidup Nabi SAW. Bagaimana yang saya sebut tadi, makin lazat kita baca Quran, makin enak kita baca Quran, makin perhati kita pada ayat Quran, kerana ada cerita-cerita yang menarik dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca ayat abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Muhammad masa muka dia paling kelain, Allah Ta'ala sebut gitu, mesti ada cerita dia. Cerita dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia bercakap dengan pemimpin Quraisy. Pemimpin Quraisy tu macam nak dengar perkataan Nabi. Dan pemimpin Quraisy ni jenis dia, bila dia bercakap dengan seseorang, dia tak ambuh orang yang low profile nak mari dekat dia, sebab dia kira dia tu orang hebat-hebat, dia rasa begitulah. Dan Nabi tu bukan ikut dia, tak, bukan Nabi mempersetujui perangai orang jahiliah, tidak. Cuma Nabi orang panggil taktik dan skill dakwah Nabi supaya orang tu masuk Islam, tu yang Nabi nak. Dan dia nak dengar pun satu rahmat dah, kata-kata. Tiba-tiba mari Abdullah Ummil Maktum, dia bukan orang lain dengan Nabi, dia sepupu pada Khadijah. Maknanya dia jadi mengena dengan Nabi ni kerana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nampak mata tak nampak, seorang yang buta mata. Bila dia mari, Assalamualaikum Rasulullah, ajar kepada aku juga, aku pun nak tahu juga. Assalamualaikum Rasulullah 2-3 kali. Dia buta, Rasulullah buat muka masam sikit, Rasulullah paling kelain. Allah Ta'ala tak bagi Nabi buat begitu. Bukan salah pun, niat Nabi nak suruh fokus pada jahiliah ni, kerana Nabi bercakap depan orang jahiliah ni semua golongan kepala-kepala jahiliah. Yang mana boleh pegang kepala tu habis pengikut masuk Islam. Tiba-tiba mari kawan ni rasa lain sikit lah. Tapi Allah Ta'ala kata jangan buat begitu Muhammad. Cuba tuan-tuan fikir, Abdullah Ummil Maktum ni dia buta, Nabi buat muka macam mana pun dia tak nampak. Orang buta nampak tak? Macam ada satu cerita orang buta, ada cerita orang buta ni, bukan hadis ni, cerita di Kelantan. Cerita ni lah, ada seorang dia duduk kedai kopi, orang tu buta, dia minum air, orang sebelah dia tu hak celek nampak, dia pun baca. Orang celek tu baca surat khabar, dia kata seorang bayi lelaki mati tersedak susu. Orang buta tu pun fikir, Allah, mati tersedak susu. Dia pun tanya hak celek tu, dia kata susu ni menatai lagu mana? Orang buta nak tahu susu tu lagu mana. Hak celek pun boleh tahan juga. Hak celek tu kata dia kata nak tahu susu tu warna putih. Dia kata susu warna putih, ya kawan tu buta. Lagi pening hak buta ni. Oh, dia kata warna putih lagu mana warna putih? Dia buta tak nampak apa.
Katanya hak celak, dia kata Allah, dia kata warna putih macam burung merpati tu, putih tu. Ha, lagi bengong kawan ni, burung merpati pun tak pernah tengok sebab dia buta. Dia pun pening sorang-sorang, dia kata nak tanya sikit lagi, burung merpati tu lagu mana? Hak celak tu kata banyak tanya orang tua dia kata burung merpati tu lagu mana? Ha, baik. Orang celak tu buat tangan gitu, dia buat tangan gitu. Dia pun ambil tangan hak buta tu, dia kata burung merpati gini. Dia pun rasa, oh, dia kata kalau susu lagu ni, dia kata bukan bodoh je orang tua telan pun mapuh, dia kata. Betul ke tak tahu tu, bukan hadis tu, cerita lah. Nak beritahu, dia nak tahu putih tu lagu mana. Abdullah bin Maktum ni, tuan-tuan nak tahu tak kelebihan dia apa? Dialah orang yang tukar azan subuh. Selepas daripada peristiwa ni, dalam riwayat kata setiap kali dia mari, Nabi kata ahlan ahlan, Nabi kata selamat datang, kamulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menegurku. Nabi pun ambil serban, Nabi hampar, mari duduk sini. Nabi kata, Nabi suruh Abdullah bin Maktum tu duduk atas serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Saya nak ceritanya, Nabi itu sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam teguran dia. Baik. Yang keempat, agar setiap muslim dapat mengumpulkan beberapa banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan pengetahuan Islam yang sebenar, sama ada pengetahuan bersangkutan akidah, kepercayaan, hukum hakam dalam Islam atau tata susilanya, lebih tegas lagi penghidupan Rasulullah SAW adalah satu gambaran dengan dimensi yang jelas sebagai prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam. Yang keempat, sebagai kita boleh mengumpulkan sebanyak mungkin pengetahuan. Yang pertama tentang budaya Arab tu sendiri, budaya orang Arab tu sendiri. Contoh, bismillah, dalam peristiwa hijrah, sejarah Nabi dah peristiwa hijrah, disebut bahawa Rasulullah SAW ajak Abu Bakar tu pada tengah hari, bukan pada waktu malam. Kita kata tengah hari orang nampak lah, kita kata, sebab kita tidak memahami wakil keadaan orang Arab pada ketika itu. Sedangkan di negara Arab, apabila musim panas, tengah hari orang tak keluar rumah, orang duduk dalam rumah sebab panas. Apabila malam, dia cergas. Bila malam, dia aktif. Sebab tu dikatakan Rasulullah berhijrah pada tengah hari. Itu satu riwayat. Bila kita bahas perkahwinan Rasulullah dengan Aisyah yang kita sebut, nikah umur 8 tahun, bukan Aisyah tu kanak-kanak 8 tahun. Orang Arab tu 8 tahun tu dah boleh berdikari. Bukan macam orang kita 8 tahun duduk main musikal, tidak. Kalau kita terima 8 tahun. Tapi ada riwayat kata 18 tahun, namun sabah 18 tahun. Nak lari lagi, kerana orang Melayu pun ada kahwin umur 12 tahun tu dah. Ada kahwin umur 13 tahun sama dulu. Jadi pengumpulan budaya Arab tu sendiri memainkan peranan yang cukup penting. Sehingga kan dalam bab fiqh, najis air kencing bagi perempuan dibasuh. Yang perempuan dibasuh, baby. Yang lelaki yang tidak memakan apa-apa melainkan susu ibunya, direnjih saja. Betul tak? Seolah-olah Islam yang macam kasta, kita nampak begitu. Itu yang dibahas oleh orientalis. Sebenarnya tidak, kerana budaya orang Arab tu sendiri sering membawa anak lelaki nak banding anak perempuan. Dia bawa merata-rata anak lelaki, dan dia cukup bangga kalau ada anak lelaki. Itu budaya dia. Jadi setiap hukum yang keluar itu ada tata susila budaya di situ. Kerana Islam itu turun kepada Arab dulu. Hebat macam mana Melayu pun ada Tamin Sari, ada Han Tua, Han Jebak, Han Lekiu pun
hebat lagi Arab yang ada Nabi. Dari sudut agama tak boleh nafi. Dari sudut perangai, kalau jahat dia tu lebih pada orang Melayu. Kalau baik dia tu lebih pada orang Melayu. Dua perkara Arab ni. Jahat, ustaz saya dulu dia kata, kalau pergi belajar Arab, dia kata dia jahat dia tu sampai syaitan pun ngiling kepala juga. Syaitan ngiling kepala lah. Kalau baik dia tu, dia kata kalau malaikat, dia kata kalau baik. Baik. Yang kelima, last sekali, membolehkan para penyelidik pendakwah Islam mencontohi dan mengajar mengikut sistem pendidikan dan pengajaran yang sihat, kerana Nabi SAW sendiri adalah seorang pendidik, penasihat, guru dan petunjuk yang utama. Tidak pernah membuang masa begitu saja, malah mencari dan menyiasat jalan-jalan dan sistem-sistem pengajaran yang terbaik semasa baginda SAW berdakwah. Baik, satu lagi untuk para pendakwah yang nak ajak orang kepada Islam, Islam. Untuk ajak orang kepada Islam, kita berhenti cakap soal bangsa nombor satu. Soal bangsa tetap tepi dulu. Walaupun kita ni Melayu, diberi kelebihan kita lahir lah kalangan Islam dah. Nak banding dengan Arab dulu, kita kena Arab zaman Nabi dulu kena berdakwah untuk dia masuk Islam. Bila kita letak soal bangsa tu di tepi, kita letak soal Islam nombor satu sekali. Awak Cina ke, awak Melayu ke, awak India ke, orang Portugis ke, orang Belanda ke, orang Afrika Selatan, mana pun, hitam ke putih ke kuning cerah sawo matang pun, tapi kalau kamu Islam, aku berhak menjaga hak kamu dan kamu ada hak ke atas aku, sebab kita sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah seruan Nabi kita. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kalangan sahabat dia tu ada hak kulit hitam, ada hak kulit putih. Dia bukan sama. Ada Miqdad, sahabat Nabi nama Miqdad, kulit hitam. Ada nama Bilal, orang kulit hitam. Tapi adakah Nabi membezakan di antara hitam? Tak. Malahan Nabi pernah marah kepada Abu Dhar yang berkata kepada Bilal, wahai anak si hitam. Tu ada riwayat kan? Nabi kata jangan kata gitu. Nabi marah. Dan Nabi pernah menegur Aisyah radhiyallahu anha sendiri, ummahatil mukminin, ketika mana dia sebut kepada seorang salah pada isteri tu, dia kata hak pendek-pendek rendah-rendah tu. Dia kata gitu. Nabi kata kalau diletakkan perkataan kamu wahai Aisyah dalam lautan, nescaya hitam semua lautan itu. Makna Nabi cukup melarang kita menghina tubuh orang. Nabi juga melarang kita menghina keturunan orang. Nabi juga melarang kita menghina kulit dan kejadian manusia. Itu semua adalah proses untuk mengatakan bahawa manusia ini pandangannya sama di sisi Allah. Yang lebihnya, inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang lebih. Manusianya sama pandangan di sisi Allah. Mari golongan liberal itu, dia kata kita agama yang sama, semua agama menuju ke syurga. Oleh kerana semua agama ni menuju ke syurga, lalu nak buat amalan apa pun boleh. Kita nak raih Hindu pun boleh, Hindu nak raya Aidilfitri pun boleh, boleh kongsi raya, boleh depa raya. Siapa dia ajar mu? Mengambil daripada mana ajaran ini? Jangan ambil ajaran agama daripada orang politik. Orang politik dia ada kepentingan dia. Minta maaf lah saya sebut. Oh ni mari Hindu depa Bali. Depa Bali itu perayaan memuja dewa dia tu. Sebab tu kalau pagi-pagi depa Bali tu dia perasak dulu. Dia tak lilin ni petuli nada petuli ni nada menjimana men. Dia semayang dulu. Surah apa dia baca kita tak tahu lah. Lah ada semayang dulu. Itu adalah perayaan memuja dewa. Dewa cahaya. Kita nak pergi raih perayaan gitu. Mana boleh? Tak boleh. Tapi oleh kerana tak bolehlah kita ni hidup masyarakat majmuk, masyarakat Nabi tak tahu ke bahawa dunia ni nak jadi, Allah Ta'ala tak tahu ke bahawa dunia nak jadi masyarakat majmuk?
Di Madinah tu sendiri majmuk atau tidak majmuk? Masyarakat majmuk di Madinah tu ada Yahudi, ada Majusi, ada Nasara. Tapi Nabi boleh je menaikkan syiar Islam. Negara kita ni 70% orang Islam, 30% orang Melayu. Nak hormat agama buat apa? Dia amat agama dia. Oh, panah hati sungguh. Bismillah. Tapi tak kerti. Ni masuklah kuil. Masuklah tokong. Ada orang mati, pembesar daripada agama lain ambil pasal lilin. Pasal juga lilin. Berkabur. Mana akidahmu? Mu nak suruh sokong mu siapa mu sanggup gadak akidah? Boleh kata gitu? Tak panggil dah pula depan ni. Tak panggil ustaz dia kata. Nah, kita bukan cakap politik. Ini kita cakap masalah akidah. Nak tiru Nabi. Nak tiru Nabi biar buat betul-betul. Jangan ambil separuh hak nak tiru Nabi, hak ni tak tiru Nabi. Nanya kita akhirat esok. Ditanya oleh Allah Taala, sama dengan Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Tak boleh. Kena ambil semua. Agama ni bukan barang dagangan boleh jual beli. Tak boleh. Boleh faham tuan-tuan? Berhenti situ saudara. Banyak-banyak mengaji tak boleh juga. Berhenti. Jadi minggu sekali lagi untuk bulan 1 tu dia jadi 2 kali lah sebulan. Dia jadi 2 kali sebulan. Mungkin minggu ketiga dengan minggu keempat, minggu kelima bulan 1 tu. Tengok jadual akan keluar dan kita akan bincanglah sumber-sumber daripada sejarah Nabi SAW. Kita pergi pelan-pelan supaya kita faham. Kalau kita pergi laju-laju sangat tak boleh faham juga. Kita pergi sikit-sikit supaya faham, dan tuan-tuan balik, tuan-tuan baca dulu, insya-Allah mudah-mudahan dapat kefahaman yang baik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi